Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. So for today's class, you have to watch this video sebabnya I'm going to invigilate SPM lagi hari ni. But for tomorrow, kita akan buat kelas dekat Teams lah. Okay, so for today, we will continue dengan discussion yang previous punya exercise. Tengok ramai lagi yang tak submit ni. And sorry kalau ada siapa yang WhatsApp tapi teacher tak reply sebab dah tak perasan ke macam mana. So, it's okay. We're gonna discuss the question today. And if you have any question, you can ask your teachers lah. Okay, so hari ni first kita nak discuss the exercises. Next thing kita nak buat lagi exercise tentang vectors ni hari ni. Yang ni kita akan recall balik lah. Last week punya topik tu, which is apa dia position vector semua tu sikit. And then kita akan fokus kalau dia bagi yang ada skala tu. So this one kita akan guna ratio lah nanti. Okay, so hari ni pun akan ada exercise on ratio tu dalam 7 soalan macam tu. So please make sure siapkan hari ni the exercises sebab we gonna discuss it tomorrow. Buat dulu barulah kita discuss, okay? So the first question, VW, given that the vector VW yang ni dia bagi dalam bentuk kolom vektor so yang ni nama dia dalam bentuk kolom vektor. So dia tak sama dengan koordinat. Kalau soalan memang minta koordinat, kena tulis dalam koordinat lah. Please ingat ni, kolom vektor tu dia tak sama macam koordinat. This is about vector. Okay, so dia minta find the magnitude of vector VW. So dah belajar dah last week this one. So 10 square tambah dengan negative 24 square and then square root kan dia. Okay, buat working and then you will get the answer 26. Okay. Okay, this one pun find the magnitude. So we will get negative 1 square and then plus with 7 square root. All of this we're gonna square root. So akan dapat jawapan dalam perpuluhan. 3 significant figure pun dah okay So 7.07. Kalau letak lebih, dia terima je. Tapi dekat front page IGCSE selalunya dia minta untuk tulis dalam 3 significant figure. Alright, next question. Given that AB, vector AB negative 3, 5, negative 3 square plus with 5 square root kan dia. So kita akan dapat jawapan dalam perpuluhan juga 5.83. Okay. Tak pun 5.830 diterima dah ni. Ataupun 5.831. Tapi selalunya kita ambil 3 significant figure. Biasa kan tulis dalam 3 significant figure. Next one, number 4. Find 3A minus 2B. Okay. So kalau tulis dalam exam tu dia jadi macam ni lah. Takkan awak nak pergi bowl macam tu ambil masa. So kita buat je ombak dekat bawah tu So 3A minus 2B. So 3A kat sini 3, negative 3, 2. Tolak 2, B kita 5, 4. Alright. So the answer will be negative 19, 2. Negative 19, negative 2. Jangan silap, jangan lupa negatif. Okay, yang ni sekejap. Selalu ruang ni muat je. Saya tu buat besar sikit. Negative 19, negative 2 depan ni. Okay, negative 9, tolak 10, negative 19, 6, minus with 8, negative 2. Next one, the question asks you to find the magnitude of A. So kat sini akan dapat 3.61. Okay, so A tadi apa dia? Negative 3, 2. So negative 3 square plus with 2 square. Square root kan dia, dapat magnitude. Next one, for question C, MA tambah NB sama dengan C. So the question asks you to write down 2 simultaneous equation and solve them to find the value of M and the value of N. Show all your working, okay? So dia minta awak tulis simultaneous equation dulu. So kita akan dapat negative 3M tambah 5N sama dengan 14. Okay. This one. Negative 3, 2 tu. Negative 3, 2 dapat this one. Okay. And then 2M tambah 4N sama dengan 9. Macam mana dia dapat macam ni? This one is actually daripada ni lah MA tadi. So A kita negative 3, 2. And then tambah dengan NB. B kita 5, 4. And then sama dengan 14, 9. Okay, yang ni nanti belajar juga. Dia macam matrices sikit-sikit lah.
And then kita akan tulis ni lah, dia darab kan. So yang atas tu jadi negatif 3M. So tambah dengan 5N sama dengan 14. Yang bawah ni 2M tambah 4N sama dengan 9. Okay, dah dapat markah dekat sini. Okay, and then solve lah simultaneous ni macam biasa. Okay, boleh guna substitution, tak pun boleh guna elimination. Okay, substitution tak pun elimination. So jawapan last sekali, M akan dapat negatif 1/2. Tak pun siapa yang tulis negatif 0.5 pun diterima. And for N akan dapat 5/2. Tak pun 2.5 pun diterima lah. Time exam jangan tulis ni, slash ni. Just choose one only. Okay, next one. Ni kena tunjuk lah tau. Kalau yang ni nanti, tunjuklah awak buat simultaneous ni macam mana. So kita boleh samakan dulu dia punya, apa nama? Coefficient. So yang ni sebab ni negatif 3, 5, 2, 4. So nak samakan yang mana-mana pun boleh. So contoh saya nak samakan equation 1 ni darab dengan 2. And then equation 2 akan darab dengan negatif 3. Okay, so tengok. Bila saya darab negatif 3, semua kita akan darab. So akan dapat negatif 6M tambah dengan 10N equals to 28. And then this one negatif 6M tolak dengan 12N. And then sama dengan negatif 27. Okay, so bila dia dah sama dah dekat sini, ni. Alamak, kecil sangat letter ni. So, when the coefficient dah sama here, kita boleh eliminate lah. Ni saya nak guna eliminate. Okay, so yang ni anak dia lah. Yang satu tadi kita dah darab dengan 2 semua tu. Nak namakan anak dia baru pun boleh, tak nak namakan pun tak apa. So, kita ada equation 3 dengan 4 ni, so kita akan combine. So, bila dua-dua tu sama, kita akan tolak lah. So, 3 ni akan tolak dengan 4. Okay, so semua ni kita akan tolak. Negatif 6 tolak dengan negatif 6. So, dia dah eliminate lah. Negatif 6 minus dengan negatif 6 akan dapat negatif 6 tambah 6 dapat 0. So, kita dah eliminate M dah kat sini. Kita buang dulu M, lepas tu kita nak cari N lah. 10 tolak dengan ni dapat 22N. And then 28 akan dapat 55. So, N kita akan jadi 2.5. So, dah dapat N, boleh substitute lah for M pula. Negatif 3M, dekat mana-mana equation pun boleh. So, saya ambil equation 1 lah. Substitute N punya value ni into equation 1. Okay. So, we will get, dapatlah jawapan. 14, 5 darab 2.5. 14 tolak 1. Okay, 1.5. Dapat negatif 0.5. Okay, tunjuk jalan kira. So, dapatlah 5 markah dekat sini. Next one, this is our last question. So, yang ni yang kita akan fokus hari ni sebenarnya. So, kita akan guna ratio dekat sini. Yang ni pun sama. Sebenarnya kita dah discuss sikit dekat previous exercise. So, last week kan kita ada kelas hari Isnin dengan Selasa tu. So, ada Isnin tu ada satu soalan saya dah letak dah macam ni juga. Selasa saya dah letak soalan ni. Okay. So, kita teruslah masuk macam mana nak buat ratio ni. So, for vectors, benda yang penting adalah cara awak nak tulis. So, kalau nak tulis vektor AB, kita akan tulis ada arrow kat atas ni. Okay. Tak pun kalau AB kita tu adalah A macam ni. Dia sama ada awak tulis A. Tak pun dalam exam selalu dia akan boldkan A. Time exam awak just letak ombak tu lah kat bawah. Maksud dia vektor lah. Okay, vektor. And then kalau nak cari magnitude, dia akan letak modulus macam ni. Okay, so awak kena ingat formula dia apa. Okay, so dia akan square tambah dengan square. So tekan kalkulator. Kenapa dia macam ni? Sebenarnya dia guna Pythagoras theorem. Ingat lagi tak Pythagoras theorem ni? So Pythagoras theorem kan sebab vektor kan dia ingat macam ni. Lepas tu kita dah letak dah dekat kolom vektor kita tu ada X dengan Y ni. So, dia daripada adalah dia punya jarak tu lah. Ni dan ini. So, dah berapa kotak ke kanan, berapa kotak ke kiri, berapa ke atas, berapa ke bawah. So, sebab tu kita akan letak value dia dekat sini. Alright. So, this one adalah magnitude. Ingat magnitude. Topik vektor ni nanti awak akan sambung lagi. Dia ada banyak lagi tau. So, untuk dalam maths IGCSE ini sahaja.
Tapi nanti sebenarnya topik vektor ni adalah dalam additional mathematics. So additional mathematics memang ada vektor untuk KSSM. So you will learn this more during additional mathematics. Okay, next one kita dah tahu magnitude. Yang ni macam mana nak tulis vektor. Okay, so kita akan buat soalan lah. So math punya basic je lah. Cuma dia jadi macam ada level up sikit bila dia letak ratio. Bila dia ada kata parallel ke. Contohnya parallel vector tu apa yang berlaku. Yang ni level up sikit lah. But maths easy lah lagi daripada subjek lain. So okay, kita nak buat soalan ni lah. This is the simple things. Number 1, in the diagram O adalah origin. Okay, so selalu tu O adalah origin lah. So kalau soalan tulis position vector ni kena make sure from origin. Dia tak nak letak arrow lah. Dia adalah from origin. Kalau ada perkataan position vector, dia adalah from origin. In the diagram, dia dah bagi dah dekat awak origin, lepas tu dia bagi vector OC sama dengan negative 2A tambah 3B, and OD, vector OD is 4A tambah B. Find CD in terms of A and B in its simplest form. Okay, dalam simplest form. So nak factorize kejap lagi boleh, tak factorize pun boleh juga, simplest form. Okay, so CD, yang ni saya dah tunjuk dah. CD, kita nak tahu macam mana perjalanan nak pergi CD ni. So CO, vektor apa yang kita dah ada? Kita dah ada OC tu kan. So CO akan tambah dengan OD. Ni macam kalau tak ingat tengok balik video last week, saya dah tunjuk perjalanan tu. So kita nak pergi CD. So dekat CD ni kita tak ada vektor lagi. So cara dia, kita akan pergi CO. Kita akan pergi CO and then OD. So yang tengah ni dia akan sama. Tu dia punya tips, awak tengok tengah tu dia sama. Okay. So CO, macam nak tahu CO, dia bagi OC. Macam mana ni teacher? So kalau terbalik, dia akan letak negatif lah kat depan tu. So CO sama dengan negatif OC. Okay. So akan jadi negatif 2A plus 3B. So akan dapat 2A minus 3B. Ni macam expand dalam maths. Macam tu. Tapi dia vektor. So CO dia kita dah tahu 2A minus 3B. And then OD pula dah ada dekat sini. 4A tambah B. So yang mana yang vektor sama, kita akan ni lah samakan dia. So 6A, B dengan B, negative 2B. Okay. Yang ni pun dah dapat dah. Yang ni pun dah boleh kira simplest form lah. Tak pun awak nak factorize, dia akan jadi 2 3A minus B. Okay, siap. Next one, DE adalah A minus 2B. Okay, dia dah bagi tahu dah DE tu apa. Find the position vector of E. So, saya dah kata dah tadi position vector maksudnya daripada origin. So, soalan ni sebenarnya dia nak OE lah. Okay, macam mana nak cari OE ni? Awak kena tengok dia nak sambung jalan pergi mana. So, kita boleh buat OD tambah DE. Okay, OD tambah dengan DE. There. So, kat sini tambah dengan sini. So, dapatlah position vector kita. Dia nak daripada origin pergi E. Okay, so OD kita dah dapat dah kat situ. 4A tambah B. And then DE is A minus 2B. Alright. So, we will get 5A minus B. Dah siap. Next one. Okay, ni kita recall balik. Awak tak ingat. Kok dah buat latihan lama dah tak ingat dah. Next one. PQRS is a parallelogram with diagonal PR and SQ intersecting at X. Maksudnya dia ni lah bersilang dekat X. So PQ dia dah bagi A and PS adalah B. Find QX. Dia nak tahu QX ni. So dia nak tahu QX ni berapa. Vektor dia lah. Vektor QX apa. So yang ni pun sama juga. Nak tahu QX. Kita akan buat perjalanan dia lah. Macam mana dia nak cari QX ni. So QP tambah dengan PX. Alright. Tapi kalau ada orang yang buat QR pun boleh juga. Contoh dia nak buat QR tambah RX. Boleh lah. Tapi kena make sure betul lah QR awak dapat apa. RX tu dapat apa. Okay. So for this one QP adalah. Ni kita boleh buat QP akan sama dengan negatif PQ lah. So akan dapat negatif A. So kat sini negatif A.
Okay, and then PX. Macam mana nak cari PX ni? PX ni kita akan dapat separuh lah daripada PR. So boleh kena buat kat tempat tepi sikit lah macam tadi ni. Kita dah buat kat tepi, cari A. So kat sini kita nak cari PX tu. Muat ke ni? Muat kot. Okay, so nak cari PX adalah P separuh. Sebab dia tengah-tengah So PX tu is half from PR. Okay. So half daripada PR, kena carilah PR tu. So half PR adalah PR is PS tambah SR. PS tambah SR. Okay, PS kita tahu dah. PS kita dah dapat B. SR samalah sebab dia kata parallelogram kan. So SR adalah A. Okay. So kat sini kita dapatlah PX kita 1/2 B tambah dengan 1/2 A. Okay, so boleh tulis kat sini. Plus half A plus half B. Okay. So yang ni A dengan A. Vektor A dengan vektor A ni sebab ni negatif ni. Depan ni ada nombor 1 kan. So negatif 1 tolak dengan 1/2 dapat negatif half lah. And then this one. Dia jawapan last tu simplest form. Dia kena ada 1A, 1B je vektor dia kat situ. Tapi kalau contoh dia 0. Kan contoh bila awak dah tolak memang tak ada. Dia jadi B je lah. Okay. Dia tak boleh ada 2. Tapi kalau tak langsung boleh. Contohnya awak dapat negatif half A tambah dengan half A. Ni contoh soalan lain lah. So dia dapat 0 kan vektor dia. Tak perlu tulis lah 0. Nanti jawapan last tu awak just tulis B je lah apa dia. Depends on the question lah. So yang ni kita boleh factorize kan. Jadi 1/2 negatif A tambah B. Okay. Tak pun ada yang tulis jawapan negatif half B tolak A pun boleh. Okay, dapat 2 markah. Or equivalent lah apa-apa yang sama macam ni diterima. Okay, next one. Kita ada bentuk apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada hexagon kat sini. Tak ada kaitan dengan polygon rasanya soalan dia. Dia more into vector. The diagram shows a regular hexagon A, B, C, D, E, F. Regular maksudnya semua akan sama lah. Aduh. Okay. So, P, Q. So, kita tengok yang ni pun dia akan jadi Q. Vektor ni dia kena sama arah macam tu baru dia sama. Macam ni. Kalau dia parallel dia akan sama. Okay. So P ke sana, yang ni pun akan P. Conteng je gambar kat situ. Okay, siap. Sekarang ni soalan minta find CA. Soalan nak awak cari CA. C pergi ke A ni. Okay, jap. C pergi ke A dapat berapa? Okay, dia nak CA ni. Okay, so awak kena buat dia punya perjalanan lah. CA akan sama dengan CB tambah dengan BA. Okay, CB okay, tak ada masalah. Okay, CB dia dah ada gambar kat sini. Dia bagi tahu dah Q. Sekarang ni macam mana kita nak cari BA. Okay, macam mana kita nak cari BA. So, awak tarik keluar BA tu nak cari macam mana. So, BA adalah... sebab yang ni dia adalah... apa nama? Dia adalah hexagon. So, dia lain sikit. Dia ada case dia lain sikit. Okay, kenapa tak boleh padam? Sekejap. Okay, saya nak padam ni sebab saya nak tunjuk dia hexagon. Okay, so bila hexagon, kita boleh bahagikan bentuk ni. Semuanya akan jadi sama. Ni saya tak guna. Okay. Saya tak guna shape tu. Okay. So, bila nampak, dia akan terbahagi kepada 6 bahagian. So, P tu, secara sebab tu kena buat latihan. Bila buat latihan awak nampak lah dia punya pattern. So kat sini dia akan jadi P lah juga. Okay, nampak dia sengit. Dia ke horizontal. So kat yang ni pun akan jadi P. Sebab dia adalah regular hexagon. And untuk daripada tengah ni pergi ke A, yang ni kita akan dapat Q. So untuk BA ni, BA secara logiknya adalah P tambah dengan Q. Perjalanan B nak pergi A ni. BA. Okay. So, daripada B tu pergi tengah. Daripada tengah tu pergi ke A. So, P dengan Q. Boleh Kenapa dia P dengan Q? Sebab dia regular hexagon ni lah. Okay, sebab dia regular hexagon. So, kat sini tadi, yang ni first maklumat memang kita tahu dah dia akan macam ni. Dan kebetulan pula dia regular hexagon. Bahagiannya akan sama lah. Okay. So, BA kita dapatlah value P tambah Q.
So kat sini jadi P tambah Q. So jawapan last akan jadi 2Q plus P. Tapi siapa yang tulis P tambah 2Q pun boleh juga. Okay, siap. Ni untuk soalan ketiga. Okay. Next one. Ni baru kita nak masuk ratio. Kenapa saya kata ratio? This one kita dah buat hari tu. Waktu bila? Waktu exercise yang pertama hari tu. Okay. So 2 OP sama dengan 2 OA ni. Yang ni adalah ratio lah ni. 1 bahagian OP bersamaan dengan 2 bahagian OA. Okay. Saya tulislah nombor 1 kat sini. So, awak juga boleh tulis benda ni sebagai kita boleh buat 1/2 sini. 1/2. So, 1 bahagian ni adalah OA. Over dengan OP. Kenapa macam ni? Sebab ni tengok dia jadi darab silang. OA sekarang dia nisbah dengan OP kan. Fraction kan boleh tulis secara nisbah ni, ratio. And then OA kita dah tulis 1 ni. So nisbah dengan 2. So bila dia nak tulis dalam equation, dia akan buat macam ni lah. Darab sini, ni darab sini. So akan dapat 2 OA tu sama dengan 1 OP. Okay. Tapi yang ni tak perlu fikir secara mendalam lah ni. This one I have explained waktu first video hari tu rasanya. Ke second video macam tu lah. So OP sama dengan 2 OA. Kita buat lagi sekali lah. OP ni adalah 2 bahagian OA. Maksudnya yang ni 1 bahagian. Yang ni 1 bahagian. Yang ni 1 bahagian lagi. Okay. Next one OQ. OQ adalah 3 bahagian OB. So OB ada 3 bahagian lah. So sepanjang ni kita ada 3 bahagian. And then PM sama dengan MQ. So kat sini dia ada 2 bahagian lah. Kan? 1 bahagian, 1 bahagian. Okay. So dia nak awak cari in terms of P and Q. Find in terms of P and Q in its simplest form. Ni soalan dia. Soalan nak BA. So sama juga nak cari BA. Kita buatlah dia punya perjalanan. So dia nak BA kan. Tekan. Dia nak BA lah ni. Okay. So BA akan jadi BO tambah dengan OA. Okay. BO ni nak tahu macam mana? OP dia dah bagi tahu dah. Sepanjang OP tu adalah P. Alamak silap. OQ adalah Q. So nak tahu BO akan sama dengan negatif OB. Okay. So nak tahu OB adalah 1/3 daripada Q. So negatif OB adalah 1/3 daripada OQ. OQ dah tahu dah tadi. So akan dapatlah negatif 1/3 Q kat sini. So this one untuk BO. And then OA separuh lah. Separuh daripada P. Yang ni dia macam direct sikit. So dapat 1/2 P. Siap. Tu je lah. Okay. Macam mana kita dapat tadi? So OA ni dia adalah 1/2. 1/2 daripada OP. So dapat jawapan last ni. Tulis dekat ruang jawapan. Negatif 1/3 Q tambah 1/2 P. Okay, next one, position vector. Maksudnya daripada origin lah. M. Sama dengan apa? So, OM dekat sini. This one. OM ni. So, OP tambah PM. OP tambah PM. OP kita dah tahu dah. P lah. PM tu separuh daripada. PM adalah separuh daripada PQ. Okay. Tak nampak lah pen tu. So, separuh daripada PQ. PQ pula, kena tahu dulu PQ ni apa. PQ adalah PO tambah OQ. PO tambah OQ. Which is negatif P tambah Q. Okay, so masukkan balik kat sini. So, akan dapat P tambah 1/2. PQ tadi, negatif P plus Q. So, we will get simplify kan. Ni tak simplify lagi So, awak kena selesaikan dia. P tolak dengan 1/2 P tambah dengan 1/2 Q. Okay, Pak. Simplify dapat 1/2 P tambah 1/2 Q. Okay, ni dah siap lah sebenarnya ni. Settle. Okay, this one done. Next one. Soalan yang kelima. OABC is a parallelogram. So, parallelogram pun kita dah tahu lah. Kat sini confirm P juga. Okay, yang atas ni, vektor AB pun akan sama dengan Q. Okay. And then, E is the point on AB such that dia bagi ratio kat sini. AE dengan EB. So, kat
EB ni satu bahagian. Ini satu bahagian. AE dia kata 3 bahagian. So total dia ada berapa bahagian? Okay, total dia ada 4 bahagian. Okay, siap yang tu. Find OE. Soalan nak OE berapa? Okay, dia nak kita pergi daripada origin ni pergi kepada E. Okay, berapa? So, OE akan sama dengan, awak buatlah perjalanan dia apa? Vektor dia apa? Perjalanan tu vektor lah. For me. Okay, so OE, vektor OE will be O pergi A dulu. O pergi A tambah dengan A pergi E. Okay, ingat yang tengah ni kita akan make sure dia sama ni. Uish, tebal ni. A dengan A ni. Okay. So, akan dapat OA dah tahu dah P. AE ni macam mana? So, AE kita 3 bahagian kan? So, 3 daripada 4 bahagian AB lah. So, AB akan sama dengan Q tu. 3/4 daripada Q. Okay. So, kejap. Tambah dengan 3/4 Q. Siap lah? Itu sahaja. Okay. Tapi exercise awak kejap lagi ada advance sikit lah. So, kita akan sambung lagi 2 soalan. In the diagram, vector OA is equal to A and OB sama dengan B. Also, A pergi C adalah 2A. A pergi C adalah 2A. Ni gambar dia not to scale lah. Macam lari sikit. So, A pergi C. Awak boleh conteng dekat diagram tu. Waktu exam. So, akan dapat 2A kat sini. And then, AD daripada A pergi D. Macam ni pula. Okay, straight line lah. Vektor. So, AD adalah 3B tolak A. So, 3B minus A. Okay. Write AB in terms, soalan pertama dia nak AB in terms of A and B. So, yang ni senang je. AB akan dapat AO tambah OB lah. So, AO kita akan dapat negatif A tambah dengan OB, B. Alright, siap. Nombor 1. Nombor 2 ni dia tricky sikit. Soalan minta N. OD adalah NB. So, apa dia N tu? Skala dia tu apa? So, macam mana kita nak buat? Kita guna maklumat yang dia dah bagi kat situ. So, OD akan sama dengan O pergi D. Akan sama dengan OA tambah dengan AD. Okay. So, yang ni the first, ni lah. First. Dia kena buat simultaneous rasanya ni. Okay, so OD kita adalah OA tambah dengan AD. OA apa? OA kita dah tahu dah. OA kita A. AD kita 3B tolak A. Okay, so kat sini nampak? A dia tolak dengan A tak ada apa-apa dah. So tinggal 3B je kat sini. Okay, next one. Maksudnya OD kita adalah 3B. Siap dah lah. Tak perlu buat simultaneous. So N akan dapat 3. Okay, let's say ada orang dia guna perjalanan OD tu adalah OC tambah CD. Ni nama dia. Dia menyusahkan dirilah. Tapi akan dapat jawapan yang sama lah sepatutnya. So, OC tambah dengan CD. OC senang je. OC kita dah tahu dah 3A. CD tu lah awak kena expand sikit. So, siapa yang guna perjalanan vector this one, you can still get the answer. Cuma panjang sikit lah. OC kita dah tahu dah 3A. So, CD ni, CD adalah CA. Ya ke? CD adalah CA tambah AD. Macam tu. So, akan dapat 3A. CA kita negatif 2A. AD kita sama tu. 3B tolak A. Tolak A. So, simplifykan dia. Akan dapat juga 3B. So, N is equal to 3. Okay. Next question. Okay, given that in the diagram, vector OP is equal to P, OQ adalah Q, QR. Ini vector QR. Vector QR adalah half OP, separuh pada OP. And SQ adalah 1/3 daripada PQ. RQ, vector RQ ni parallel dengan OP. Okay, baca soalan biar habis. Lepas tu baru awak boleh ni lah, proses balik maklumat tu. So, OP kita dah dapat P, OQ, QR. Mana QR?
QR, ini QR yang kecil ni adalah separuh daripada OP. So maksudnya QR kita half P lah. Sebab apa? Sebab OP tadi adalah P. Alright. And then SQ adalah 1/3 daripada PQ. Sekarang ni PQ kita tak tahu lagi kan. So awak kena cari dululah PQ macam mana. PQ akan sama dengan PO tambah OQ. So PO adalah negatif P. Kan? Sebab apa? Sebab dia OP yang P. So kalau dia PO, kita akan negatifkan dia. Tambah dengan OQ kita Q. So dia kata 1/3 PQ. So SQ akan sama dengan 1/3 negatif P tambah Q. Okay, tak muat tulis tu kecil. Okay, so soalan kata RQ parallel dengan OP. RQ parallel dengan OP. Dah, sebab tu dapat half P tu. Settle. So dah soalan ada 4 kat sini. Minta PQ. So PQ kita, saya dah buat dekat sini PQ. PQ dah siap. Alright. And then PS. Okay, sekarang kita kena buat PS. PS akan sama dengan P pergi O. P pergi O. Tak pun SQ pun boleh juga. Mana-mana lah. PO tambah dengan OS. Siapa yang buat P, betul lah, kena PO tambah OS. So kita akan dapat PO kita negatif P tambah dengan OS. Macam mana nak tahu OS? OS adalah O tambah dengan Q and then Q tambah S. QS. OQ, vektor OQ tambah dengan vektor QS. We will get negatif P tambah dengan OQ adalah Q. QS. QS tadi, kita ada SQ kan? So kalau SQ dia akan sama dengan negatif, bukan. SQ ni dia akan sama dengan negatif QS. Atau vice versa. So sebenarnya QS yang tu sama dengan negatif SQ. Ni maksud dia. Okay, so kita negatifkan yang SQ tu akan dapat negatif 1/3 negatif P tambah Q. So ni kena hati-hati sebab ada banyak negatif ni. Tertinggal ke apa ke jadi salah. Right. So ni tambah 1/3 P and then tolak 1/3 Q. Macam ni. Right. And then simplify. So dapat negatif 1 tambah 1/3. Dapat negatif 2/3 P. And then 1 tolak tambah 2/3 Q. Okay. So yang ni untuk cari PS. Untuk cari PS kita akan dapat 2/3 lah. Boleh tulis factorizekan dia. So akan dapat 2/3 negatif P tambah Q. Alright, siap. Next one, soalan nak OS. OS kita dah dapat ni. OS ni awak tarik balik. OS tadi kita dah buat dah waktu kat sini ni. Ni OS. So ni jalan kira OS. OQ tambah QS. And then kat mana? Kat sini. Ni adalah jalan kira untuk sampai sini. Okay, lepas tu kita simplifykan dia. So akan dapat Q tambah 1/3 P OS kita akan dapat 2/3 Q. Okay, 2/3 Q tambah 1/3 P. Okay, ni yang saya highlight ni kena tulis balik lah ni untuk cari OS. Okay, next one OR. OR kita tak buat lagi. OR adalah OQ tambah QR adalah senang ni. So OR akan sama dengan OQ tambah QR. So OQ kita dah tahu dah Q. QR pun dah cari dah tadi. So half P. Okay, dah siap. And then nak satu lagi soalan tu. Ke dah cukup? Okay, for the last question, this question nanti hampir samalah dengan exercise hari ni. Mostly exercise kita hari ni, soalan dia macam ni, past year punya soalan. Okay, so the diagram shows a quadrilateral. Dia dah bagi kat awak quadrilateral OABC. Quadrilateral apa? Ada 4 sisi. And soalan minta awak carikan, dia dah bagi maklumat lah kat situ. Kita boleh conteng diagram dia kalau perlu. Okay, so OA adalah A, OC kat sini adalah C,
Right. And then CB sama dengan 2A. Ni CB atas ni. 2A yang ni. Okay. X is a point on OB such that OX satu bahagian, XB dua bahagian. OX ni satu bahagian, XB ni dua bahagian. So bahagian daripada O ke B ni kita ada 3 bahagian So nanti kalau ada buat ratio ke nak buat skala dia akan jadi 1/3 tak pun 2/3 macam tu. 2 bahagian daripada 3 total semua. Okay, so find in terms of A dengan C in its simplest form. So soalan pertama dia nak AC. AC is AZ which is AO tambah dengan OC. Siap lah. Yang ni akan dapat negatif A tambah C. Okay. Next one dia minta AX. AX kita adalah AX ni tricky sikit lah awak nak conteng kat gambar pun boleh. Tak nak pun tak apalah. Nak bagi nampak kita conteng lah dekat gambar tu. Okay. So AX akan dapat daripada AO tambah dengan OX. Okay. AO tambah OX. Vektor AO plus vektor OX akan dapat AX. So our vector AO negatif lah. Negatif A. And then OX tadi. Nampak dia satu bahagian daripada 3 OB. Okay kat sini. OB kita tahu tak apa. OB pun kita tak tahu lagi apa. So awak kena buat lagi jalan kira. OB tu apa. Pecahkan. Nak pecahkan dekat sini pun boleh. So kita pecahkan kat sini. Negatif A. Kenapa ada Q? Negatif A tambah 1/3. So OB ni awak boleh pecahkan jadi. Tengok balik gambar. OB. OB kat mana? Ni OB ni. Okay, tak gelap sangat warna tu. Sekejap. Merah lah. So OB kat sini. Okay, so OC tambah CB So OB adalah OC tambah CB. So negatif A. Kenapa asyik jadi Q? Negatif A tambah 1/3. OC dah ada dah. OC dah tahu dah C. Okay, CB pun dia dah bagi tahu dah 2A. Easy, senang. A, okay. And then expand. Tambah 1/3 C. Tambah 2/3 A. Okay. So A ni tolak negatif 1 tolak tu dapat negatif 1/3 A. Tambah 1/3 C. Okay, boleh factorizekan dia, kita factorize. Alright, so dapat jawapan negatif 1/3 A tambah 1/3 C. Tak factorize pun boleh juga sampai sini. Okay, next one, kita dah tahu AX apa. Yang ni, saya expand waktu jalan kira. Yang sebelum-sebelum ni tadi, saya tunjuk expand dekat tepi kan. Tengok ruang lah. Awak kena manage ruang tu. Jangan kejap buat kat sini. Lepas tu bersepah ke sini, ke sana, ke sini. Nanti pemeriksa tu tak jumpa. So, make sure awak penjalan kira tu tersusun. Kalau nak buat kat tepi ke kat mana pun, make sure dia tersusun lah. Okay, next one. AC dah. Ni dah. Explain why the vector AC dengan AX show that CX and A lie on a straight line. Macam mana kita nak explain. Alright. So, awak kena tunjuk dia explain. Vector AC. Tengok balik gambar. AC kita. Betul lah. AC. Mana AC? Kena lukis ni kat gambar. So, A pergi ke C dengan AX. AC, AX tu akan duduk dekat straight line. Macam mana kita nak tunjuk? Awak kena buat jalan kira lah. Saya nak buat kat sini. Warna merah lah. Okay. So, awak tunjuk AX kita apa dia? So, nak tahu AX. AX kan tadi dah dapat dah. 1/3. Saya ambil yang ni lah. Negatif 1/3 A. Negatif 1/3 A. Tambah 1/3. 1/3 apa tadi? C. Okay, yang ni AX kita. Okay, and then kita nak tahu AC pula. Okay, AC. Cari AC. AC pun tak payah carilah sebenarnya. Soalan B ni dia berkait daripada A. So, negatif A. Ni saya tulis balik je ni. Tambah C. Okay, kenapa dia akan jadi dalam straight line? Cuba awak tengok balik. This one. Apa kaitan AX dengan AC ni? AC. So, tadi kan saya dah pecahkan juga AX ni. Saya factorize tadi. 1/3. Negatif A tambah C kan? Yang tadi saya factorize last sekali ni. Okay. So, nampak negatif A tambah dengan C ni is actually AC. AX is 1/3 negatif A tambah dengan C. Vektor C.
So, sebenarnya AX ni adalah 1/3 daripada vektor AC. Dia skala lah. So, bila kita kata dia ada skala, AX dengan AC ni dia parallel, boleh cakap dia adalah parallel. AX and AC are parallel. Sebab apa dia parallel? Vektor dia tu sama. Okay, and pass through A, therefore the points lie on a straight line. Okay, so they lie on a straight line. Gitu je lah. Okay. Contoh lain contoh lain, katakan saya bagi ke awak origin pergi A. Yang ni adalah A. Okay, lepas tu daripada sini dia pergi lagi satu. Pergi kat M lah contoh, kan, bed M. So dia akan bahagi bahagian contohnya, kan. So katakan kat sini satu bahagian ni adalah A. So kat sini katakan dia dua bahagian. So kat sini maksudnya dia 2A lah. So OA sama dengan A. OM pula sama dengan 3A. So actually 3 OA. OM ni sebenarnya 3 kali OA. Okay. So that's all for today. Siapkan exercise hari ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh message lah. But I'm going to invigilate exam sampai petang. So buat dulu, tanya kawan-kawan yang mana faham betul-betul ni. Kena tanya dah lah siap-siap. Nanti dia balik awak agak nak tanya di sini. So next class esok akan buat dekat meetings So malam ni tidur awal, kita jumpa esok online pukul 8 pagi. That's all for today. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.